Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelajar-pelajar tahun 2 SKM 2 Sijil Kemahiran Malaysia. Ke kelas Pendidikan Islam bagi tahun 2. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca doa ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin akhlaqana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Okey. Terima kasih kepada para pelajar kerana masih lagi bersama dengan Ustaz dalam kelas Pendidikan Islam ya. Dan kita akan sambung lagi pembelajaran kita yang tertangguh pada sesi yang lepas, dan kita sambung pada tajuk yang baru, iaitu tajuk perkahwinan dalam Islam. Yang mana pada tajuk yang lepas kita dah kupas berkenaan muamalat, iaitu pinjaman ya. Dan tajuk baru pada minggu ini, pada sesi kali ini adalah perkahwinan di dalam Islam. Okey. Pertama sekali, pelajar boleh buka buku teks pelajar di muka surat 85. Okey. Muka surat 85. Okey. Dekat muka surat 85 ni ada dinyatakan berkenaan maksud perkahwinan. Okey, kita cuba baca dulu maksud perkahwinan ini. Okey. Maksud perkahwinan apa dia? Okey. Akad. Okey, akad yang menggunakan lafaz nikah atau lafaz-lafaz lain yang memberikan makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Okey. Ini maksud yang dia berikan ni agak direct, agak tak ada tapis apa. Jadi Ustaz rasa tidak perlu Ustaz huraikan lagi. Tak boleh, kena hurai juga ya. Akad ni adalah lafaz nikah. Okey. Lafaz pernikahan, ada lafaz-lafaz tertentu yang membawa maksud pernikahan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Tidak fokus kepada ialah persetubuhan tu adalah salah satu fitrah kejadian manusia ya. Fitrah antara lelaki dan perempuan, yang mana lelaki ni dia bila dia memandang perempuan dia akan menginginkan perempuan. Perempuan bila dia melihat lelaki maka dia inginkan lelaki. Itulah fitrah yang dicipta pada Nabi Adam alaihissalam, yang mana bila dicipta Hawa dalam syurga pun, bila dia tengok Hawa, dia rasa teringin, dia nak, tapi Allah kata apa? Tak boleh. Okey. Kalau nak macam mana? Ada kaedah dia, maka perlu berkahwin. Bila berkahwin barulah boleh nak antara satu sama lain. Maka dikahwinkan Adam dan Hawa di dalam syurga. Jadi samalah juga kita sebagai manusia ya. Kalau kita ada orang yang kita suka, kita berkenan, lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki ya, maka nak halalkan hubungan ini adalah dengan cara pernikahan, yang mana pernikahan ataupun perkahwinan ini didatang dengan lafaz akad yang tertentu. Okey. Dia akan menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Yang asalnya orang lelaki dengan perempuan ni tidak boleh bersentuhan, bila berkahwin maka boleh bersentuhan satu sama lain, boleh bercinta, boleh bermesraan, boleh bersama-sama. Okey, tak ada batas dah ya. Maknanya perkahwinan ni menghalalkan batas antara lelaki dan juga wanita. Okey, batas yang melebihi batas antara anak dan ayah, mak dengan anak ya. Batas ni even kalau mak dengan anak ataupun dengan keluarga pun, dia ada satu batas hubungan sulit, tidak boleh ya. Yang halalnya adalah bersentuhan apa semua, tapi dari segi hubungan sulit, hubungan intim, hubungan bersama, tidak boleh. Hanya perkahwinan sahaja yang boleh menghalalkan. Tapi dengan mak ayah boleh kahwin tak? Tidak boleh. Ini masuk dalam kategori perkahwinan yang diharamkan. Okey, ada perkahwinan yang haram, harus, makruh. Ada hukum-hukum perkahwinan tersebut ya. Okey.
Info ilmu, lafaz ijab. Contoh lafaz ijab dan kabul perkahwinan. Okey, lafaz ijab, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Nama anak perempuan tersebut, okey, nama penuh pengantin perempuan dengan mas kahwin RM berapa tunai. Okey, contoh Ustaz bagilah. Okey, ini imam ataupun seorang wali. Wali ni siapa? Ayah lah. Okey, ayah kandung. Okey. Dia kata apa? Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Siti Fatimah binti Zaid, contoh. Okey. Dengan mas kahwin sebanyak RM1,000 tunai. Jadi bakal suami ni kena terima lafaz tersebut, dipanggil sebagai lafaz kabul. Okey. Saya terima nikah Siti Fatimah binti Zaid dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, ya. Bila dua orang saksi ni kata sah, okey, yang seorang ni kata sah, yang seorang ni pun kata sah, maka terikatlah sebuah perkahwinan di antara pasangan pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Jelas ya? Okey. Kalau tak jelas nanti boleh tanya dalam grup. Okey. Hukum perkahwinan. Okey. Hukum perkahwinan ni dia dipecahkan kepada 5 hukum, ya. Okey, ada sunat. Ini awak boleh tengok dekat muka surat 86. Okey, pelajar boleh ke muka surat 86. Hukum perkahwinan ni dipecahkan pada 5, iaitu sunat. Hukum asal perkahwinan ni adalah sunat. Okey, diikuti oleh wajib, harus, makruh dan juga haram. Okey, berdasarkan dalil perkahwinan yang ada dekat bawah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانهم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. Itu ayat dia panjang sikit. Okey. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Okey. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama. Permulaan ayat dia macam tu. Okey, dia ambil dekat sini je. Fankihu ma taba lakum. Maka berkahwinlah fankihu ni orang lelaki ni, ini arahan kepada orang lelaki, ma taba lakum, daripada ma taba lakum minan nisa, daripada perempuan-perempuan yang kamu senangi, kamu suka, masna. Mana datang hukum perkahwinan poligami ni semua adalah daripada ayat ini. Masna sama ada 2 orang, wa thulatha dan 3, wa ruba' dan juga 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4, tak boleh. 2 atau 3 ataupun 4. Okey, maksimum 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu khuatir, Allah pesan lagi, kalau kamu rasa takut untuk berlaku adil, fawahidatan aw ma malakat aymanuhum, maka seorang saja sudah pun memadai. Okey, jadi hukum perkahwinan asal adalah sunat, ya. Untuk orang lelaki dia sunat untuk berkahwin sama ada seorang ataupun 2 orang ataupun 3 ataupun 4. Walaupun perkahwinan ini tidak disukai oleh poligami ini tidak disukai oleh orang perempuan. Tak ada, boleh dikatakan majoriti lah. Okey, jarang dengar orang perempuan ni boleh terima hukum poligami. Maksud Ustaz, boleh menerima suasana perkahwinan yang kata apa, poligami, maknanya seorang suami isterinya 4. Okey, bahkan isteri Rasulullah sendiri pun tidak kata apa, tidak suka berpoligami, tapi dari segi syariatnya mereka menerima seadanya. Maknanya ada hukum Allah ni, ya, kita rasa berat. Senang cerita macam itulah. Orang kata, kita ambil contoh yang dekat, solat. Berapa ramai yang tinggal solat? Okey. Berapa ramai yang solat dalam keadaan dia rasa berat? Okey. Tapi kenapa dia solat juga? Sebab solat itu adalah arahan Allah SWT. Okey. Bukan pilihan kita. Sama juga dengan poligami. Ada pasangan-pasangan orang wanita, Allah uji dia dengan poligami. Ujian poligami ni, syariat poligami, Ustaz tak nak sebut ia ujian. Okey, ianya adalah syariat. Bila sebut syariat ni, ianya adalah suruhan. Tapi suruhan tidak semua suruhan itu wajib, ya. Kalau kita tengok dekat sini, hukum asalnya adalah sunat. Seronok cerita pasal kahwin ni. Okey, tapi ada juga yang tak seronok dia. So hukum asal dia adalah sunat. Tapi bila masuk kepada poligami, mana orang lelaki boleh kahwin 2 orang, 3 orang, 4 orang,
maka akan berlakulah akan timbul sedikit konflik yang mana wanita tidak menyukai ataupun tak sukalah, bahasa mudah faham je, dia tak seronok dengan keadaan tu. Tapi apa nak kena buat? Okey, hakikatnya orang perempuan ni dia kena terima satu hukum yang kita tak boleh nak canggah, kita tak boleh nak lawan, kita tak boleh nak sangkal. Ini adalah syariat Allah SWT. Okey, maknanya bila berlakunya perkahwinan poligami, apa nak kena buat? Okey, apa nak kena buat? Apa yang perlu dibuat adalah jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Kalau kita tak nak ambil tahu pasal madu di sebelah sana pun tidak perlu. Okey. So apa, Rasulullah sendiri pun ada ustaz lupa daripada mana, tapi kalau kita dengar kuliah-kuliah berkenaan, kalau pernah dengar kuliah tentang perkahwinan, tentang poligami, ya, dia kata apa? Rasulullah ni dia temukan isteri-isteri dia sekali sahaja. Bila? Sewaktu Rasulullah sakit. Okey, dipanggil semua isteri-isteri dia datang duduk bersama. Sebab apa? Nak minta izin untuk Rasulullah berada dengan Aisyah. Okey, pada akhir hayat Rasulullah bersama dengan isterinya yang bernama Aisyah. Okey. Itu je sekali tu. Selebihnya Rasulullah tak ada pun kata nak suruh madu dia berbaik antara satu sama lain. Tidak ada. Sebab apa? Sebab itu bukan tugas utama. Tidak salah, itu adalah tahsin, okey, tahsiniyat, okey, memberi satu penambah baikan dalam kekeluargaan, ilmu kekeluargaan, tak salah. Tapi untuk orang lelaki, tugas dia adalah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri-isteri dia. Sekiranya dia kahwin ramai, sekiranya dia kahwin seorang, tak jadi masalah. Dia boleh jaga seorang tu je. Tapi kalau dia kahwin 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia nak tangani macam mana? Dia kena buat solusi apa dia? Kena nasihatkan isteri agar menyedari bahawa perkahwinan itu pertama sekali berlandaskan syariat. Yang pertama. Kedua, yang dia kena buat adalah tanggungjawab sebagai seorang isteri, dan suami ni tanggungjawab sebagai seorang suami. Okey, yang ketiga tu nak satu padukan antara isteri, itu cerita nombor berapa wallahu alam, cerita nombor 10 boleh jadi. Okey, ada orang meletakkan keutamaan untuk madu-madunya berbaik. Okey, ini dah cerita jauh dah ni, dah keluar daripada cerita pasal perkahwinan dah. Tapi bila dah sebut pasal ayat ni, dia kena kupas juga sikit bagi faham. Sebab nanti keliru. Kenapa dah tahu orang perempuan tak suka pasal poligami, kenapa Allah letak juga? Ini dipanggil sebagai syariat. Supaya apa? Syariat ni diletak untuk menguji ketaatan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Sama ada kita ni berkahwin atas dasar apa? Atas dasar tertentu ataupun atas dasar syariat dan atas sebab sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Okey. Jadi bila kita masuk pada alam perkahwinan, kena tengok objektif perkahwinannya apa. Okey, Ustaz nak kupas lanjut pun tak boleh sebab masa kita tak cukup. Okey, kita akan masuk je dulu ke hukum hakam perkahwinan. Okey, yang mana hukum asalnya adalah sunat. Okey, orang yang berkemampuan ni menunaikan nafkah zahir, nafkah batin, sihat tubuh badan, ya, dan ada keinginan untuk berkahwin. Okey, ada keinginan untuk berkahwin tapi tak khawatir ataupun tidak ada rasa risau terjerumus ke arah zina, okey, ataupun melakukan kezaliman di dalam perkahwinan, maka orang macam ni dia disunatkan untuk berkahwin, ya. Jelas. Okey, yang kedua, wajib. Wajib ni dia mampu. Okey, mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan, okey, dan dia khawatir, dia risau dia akan jatuh ke lembah zina. Okey, kalau dah keluar dating sekali, berpimpin tangan, itu tak ke dah mula menjerumus kepada zina? Dah mula ke zina kecil dah. Okey, walaupun bukan zina besar, tapi kita nak elak. Okey, bila nak elak, cara dia macam mana? Orang macam ni wajiblah dia untuk berkahwin. Okey, kalau dah mampu memberikan nafkah zahir batin, mampu mencari keperluan sebagai seorang suami dah. Okey, seorang suami ni kalau dia mampu, bakal suami, ya, orang lelaki, kalau dia mampu untuk memberikan nafkah ataupun mampu mencari nafkah dekat luar sana, mencari rezeki, dan dia ada rasa risau pada diri dia, risau terjerumus kepada zina, maka wajib untuk dia berkahwin.
ya. Okey, seterusnya harus. Okey. Harus ni adalah orang yang tidak ada tuntutan yang mendesak untuk berkahwin dan dia tidak dikhawatiri terjerumus kepada zina. Maksudnya dia ni tak ada pun keinginan nak kahwin, ya. Tapi dalam masa sama dia ni tidak juga ada rasa nak jatuh pada zina. Ada je orang ni. Maksudnya hukum ni dia mengikut keadaan orang tu. Okey, keadaan orang yang harus ni macam mana? Dia tak rasa terdesak untuk terdesak untuk berkahwin, dia tidak ada rasa desakan ataupun tidak rasa khawatir diri dia terjerumus kepada zina, maka orang macam ni diharuskan untuk melaksanakan sebuah perkahwinan, ya. Apa beza sunat dengan harus? Sunat ni dia ada keinginan untuk berkahwin. Okey, harus ni dia tak ada keinginan untuk berkahwin. Jadi dia boleh kahwin, dia tak dia boleh berkahwin, dia tak nak kahwin pun tak apa. Sunat ni dia nak kahwin. Okey, dia ada keinginan nak kahwin, tapi dia tak risau pun, dia tak risau macam terjerumus kepada zina. Hukum hakam ni ditentukan kepada individu tu sendiri. Dia kena hukum ni mengikut situasi individu tersebut, ya. Contoh macam ustaz meletakkan diri ustaz wajib. Nampak tak? Ustaz ni nakal tau. Okey. Jadi kenapa ustaz ni mampu untuk memberikan nafkah zahir batin dan ustaz risau diri ustaz ni jatuh kepada lembah zina. Jadi ustaz buat apa? Usaha kepada perkahwinan, ya. Alhamdulillah, dah kahwin, dah ada anak dah. Okey. Okey. Seterusnya makruh. Okey, makruh ni macam mana? Orang yang ada keinginan nak kahwin tapi dia tak mampu memberikan nafkah zahir. Nafkah zahir maksudnya nafkah makan, minum, tempat tinggal, itu nafkah. Okey, bil api, air, pengangkutan, pakaian, ya. Benda-benda asas ini dipanggil sebagai nafkah. Okey. Jadi kalau tak mampu bagi yang ni tapi nak berkahwin, maka hukum dia makruh, tidak digalakkan. Okey. Dan akhir sekali, haram orang yang tidak mampu menunaikan nafkah zahir dan batin. Dah tak mampu nak tunaikan nafkah zahir tak mampu, nafkah batin pun tidak ni. Okey, tak boleh nak laksana juga dan dia yakin dia akan melakukan kezaliman terhadap pasangan dia, maka perkahwinan tersebut tidak boleh dilaksanakan, haram sama sekali. Jelas, ya? Okey, kalau tak jelas boleh tanya dalam grup. Okey. Seterusnya kita pergi pada muka surat 87. Okey, baca dan faham, ya. Rukun dan syarat sah perkahwinan. Okey, pertama sekali rukun perkahwinan ada berapa? Okey, rukun perkahwinan kita tengok dekat sini ada 5. Okey, yang mana sekali pertama sekali adalah bakal suami, bakal isteri, wali, okey, saksi dan juga sirah. Ada tak? Akad. Akad. Okey, sirah ataupun akad yang terdiri daripada ijab dan juga kabul. Okey. Sekejap. Allahumma salli ala. Okey, bakal suami. Pertama sekali bakal suami. Bakal suami ni mestilah Islam, lelaki, tidak beristeri 4 dalam satu masa. Maksudnya dia masih lagi ada kuota 1. Orang lelaki ni boleh kahwin sampai 4. Okey. Tapi kalau dah sampai 4, dia tak boleh kahwin dah seorang lagi. Okey. Kalau dia belum kahwin, dia kosong lagi, boleh kahwin seorang. Okey. Dah kahwin seorang, boleh 2, 3 ataupun 4. 4 je. Tak boleh angkat jari kelima ni. Orang perempuan kalau dengar yang ni dia tak suka. Tak apa. Tidak ada masalah untuk tidak suka. Tapi sekiranya ditakdirkan ni ustaz tak minta, tidak juga mendoakan. Okey. Tapi sekiranya anda bersama dengan suami yang berpoligami, okey, bagi perempuan lah, okey, apa yang kita nak kena buat adalah kembali kepada syariat. Okey, kembali kepada syariat. Tujuan asal perkahwinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami dan juga isteri. Bukan untuk berbaik dengan madu, itu cerita kemudian. Jaga dulu suami anda. Okey, laksanakan tugas sebagai seorang isteri. Kalau rasa suami tu macam kurang elok sikit, bawa suami jumpa ustaz, suruh dia nasihat. Bukan ustaz ni, ustaz yang lebih pakar. Ustaz ni biasa je. Okey. Jumpa ustaz yang lebih pakar, yang lebih mahir. Ada orang yang mahir dalam ilmu rumah tangga ni. Okey. Mereka lebih mengetahui ilmu-ilmu berpoligami dan sebagainya. Dia boleh nasihat orang yang nak berpoligami. Dah poligami, ilmunya tak cari. Okey, sepatutnya bagi orang lelaki kalau dia nak poligami, apa yang dia nak kena buat adalah dia kena cari ilmu. Okey.
ilmu macam mana nak jaga isteri, macam mana nak menjadi suami yang adil kepada isteri-isteri. Ustaz rasa ustaz tak mampu, jadi ustaz letak di kategori ustaz tidak mampu, tidak boleh melaksanakan. Dia tak senang. Okey, walaupun hukum berpoligami ni adalah sunat ataupun harus, ya, boleh dilaksanakan oleh orang lelaki, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Setiap apa yang kita laksanakan tu Allah akan hitung, Allah akan tanya balik, engkau adil tak dekat isteri kau? Jadi itu yang kita risau dan bimbang bagi seorang lelaki. Orang perempuan kalau dia bersuami yang suami kahwin ramai, tak jadi masalah. Sebab tugas dia hanya dengan suami dia. Dia tak ada masalah dengan orang lain. Tapi bagi seorang suami, tanggungjawab dia besar. Isteri kalau dah kahwin ramai, isteri lagi, anak lagi, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan pula. Disoal tentang tanggungjawab dia terhadap isteri-isteri dia, terhadap diri dia, adakah dia laksanakan dengan betul mengikut syariat Islam. Banyak benda nak kena jawab. Okey, jadi itu cerita kemudian. Okey, kalau ada masa kita bercerita balik berkenaan cerita poligami ni. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal syariat perkahwinan sahaja, ataupun syarat perkahwinan. Okey, bakal suami ni tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah, bukan mahram kepada isteri. Mahram ni maksud dia apa? Darah daging. Okey, mahram ni bermaksud darah daging. Contoh siapa? Ayah, ibu, nenek, atuk, adik-beradik. Okey, yang ni tak boleh. Maknanya kalau kita nak kahwin ni mesti luar daripada keluarga kita. Sepupu boleh tak? Sepupu boleh. Okey? Bakal isteri sama juga Islam, perempuan dan bukan isteri orang, ya, bagi pelajar lelaki. Okey, bukan dalam iddah talak raj'i. Okey, maksudnya bukan dalam iddah lah. Okey, sebenarnya isteri tak kisahlah dalam iddah apa sekalipun, sekiranya dalam iddah dia tidak boleh berkahwin lagi, kena tunggu selesai iddah baru boleh berkahwin. Dan juga sama untuk lelaki dan perempuan ni, bakal suami dan bakal isteri tidak berada dalam ihram haji dan umrah, dan juga bukan mahram kepada suami. Maksudnya suami isteri ni tidak berada dalam ihram haji dan umrah, dan juga bukan mahram antara satu sama lain. Maksudnya tak ada pertalian darah. Maknanya dia dari segi contoh kata nak bersalaman, nak bersentuhan tangan, tidak boleh. Kalau tak boleh tu maksudnya boleh kahwin lah. Okey. Tapi kalau mak kita, contoh ustaz dengan mak, boleh salam, pegang, cium pipi apa semua, cium dahi kan? Boleh tak? Ustaz boleh buat macam tu. Maknanya tak boleh kahwin. Okey. Tapi kalau dengan awak, contoh dengan pelajar perempuan, ustaz boleh salam? Tak boleh. Maknanya kalau ustaz tak boleh salam, orang yang kita tak boleh salam tu, kita boleh kahwin dengan dia. Tapi dengan syarat, yang perempuan tu bukan isteri orang. Kalau isteri orang sama je. Bukan setakat tak boleh salam, tak boleh usik, haram untuk kacau isteri orang. Okey. Seterusnya, wali. Okey, wali ni dia mestilah Islam. Sama je, wali, saksi, bakal suami, bakal isteri, semua kena Islam. Lelaki, saksi ni hanya lelaki saja, perempuan tak boleh. Okey. Baligh. Okey, baligh. Baligh ni kalau tak faham lagi tak tahulah. Adil, tidak melakukan dosa besar. Okey, maksudnya dia tidak fasik. Okey, dia orang yang soleh. Okey, memahami lafaz ijab dan kabul. Maksudnya apa? Janganlah awak kahwin bahasa Melayu, awak ambil saksi daripada orang Korea. Mana dia faham bahasa Melayu? Tak boleh. Okey, kena ambil orang yang faham bahasa Melayu. Okey, tidak buta, tak pekak, tak bisu. Okey, maknanya dari segi panca indera dia mestilah sempurna, tidak boleh cacat. Okey. Dan akhir sekali berkenaan akad, iaitu ijab dan juga kabul. Ijab ini seperti Ustaz demokan semasa awal video tadi, iaitu dilafazkan oleh wali ataupun wakil wali. Okey, dalam satu majlis dilafazkan, ijab dan kabul dilafazkan dalam satu majlis, tak selang diam terlampau lama. Okey, contoh saya nikahkan kamu Temenung. Okey, duk fikir nama anak, ramai sangat anak perempuan, ada 11 orang. Okey, dah Temenung pula. Tak boleh, dia kena straight. Saya nikahkan kamu Siti Fatimah binti Zaid dengan mas kahwin sebanyak RM1,000 tunai. Straight to the point, tak boleh stop. Okey, dan bukan lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni maksud dia apa? Lafaz yang berlapik ataupun tidak direct to the point, tidak sebut straight apa yang nak dimasukkan. Maksudnya lafaz tu lafaz berlapik, tidak boleh. Contoh macam ni
aku bagi kamu untuk memetik bunga di taman ini, di tamanku, dengan mas kahwin sebanyak, tak boleh, okey. Ataupun apa sahaja lafaz yang tidak jelas tidak boleh dijadikan lafaz akad. Dan juga kabul yang menerima lafaz tersebut, iaitu siapa? Bakal suami tersebut, bila dia menerima lafaz akad ijab tersebut, dia mesti lafaz dalam satu lafaz, saya terima nikahnya Siti Fatimah binti Zaid dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Kena lafaz direct terus, tak boleh berlapik-lapik ataupun tidak boleh tersangkut-sangkut, ya. Tidak diselangi diam yang lama. Saya terima nikahnya Siti, panjang pula Siti dia. Okey, tak boleh. So straight to the point. Saya terima nikahnya Siti Fatimah binti Zaid dengan mas kahwin sebanyak RM1,000 tunai. Maka sah. Nak jadi sah macam mana ni saksi ni? 2 orang saksi. Bila 2 orang saksi kata sah, maka sahlah perkahwinan tersebut. Okey, tidak dengan lafaz taklid dalam tempoh tertentu, tidak boleh. Okey, maksudnya bila akad ni tak boleh ada taklid. Memanglah ada lafaz taklid selepas selepas akad, bukan semasa akad, ya. Okey, masa akad tu hanyalah akad perkahwinan sahaja. Okey, selepas akad perkahwinan selesai apa semua tantangan, barulah dilafazkan taklid. Okey, taklid dia ada lafaz taklid dia. Okey, yang mana Ustaz rasa Ustaz ada bawa. Sekejap saya tengok. Kebetulan Ustaz punya CJ nikah ada kat sini. Okey, macam mana boleh ada kat sini? Okey, ini nama dia sirah ta'liq. Okey, sirah ta'liq. Sijil Ustaz punya Jawi. Okey, sebab Ustaz kahwin dekat Kelantan. Okey, yang mana sirah dia Ustaz bacakan sikit lah. Kebetulan ada kat sini. Okey, bahawa adalah saya Ahmad Hilmi bin Ahmad Nasir dengan ini berta'liq, iaitu manakala saya tinggalkan isteri saya Aini binti Ahmad Tarmizi tersebut selama 4 bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa, atau wakil saya tidak memberi nafkah yang wajib. Mana cerita dia apa ni? Dia cerita ta'liq ni adalah cerita sekiranya suami tidak menjalankan tanggungjawab. Okey, maknanya apa? Selama 4 bulan. Pertama sekali dia bagi, ini benda ni tak ada dalam pelajaran. Okey, Ustaz ceritalah. Kebetulan ada benda ni kat depan kan. Okey, selama 4 bulan. Pertama sekali suami meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut secara sengaja ataupun secara paksa. Okey, atau saya ataupun wakil saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya selama masa yang tersebut. Maksudnya apa? Selama ditinggalkan isteri selama 4 bulan, tak ada keluarga daripada suami memberikan nafkah selama 4 bulan berturut-turut tersebut. Okey, padahal dia taat kepada saya, dia tunggu saya apa semua, ataupun saya menyakiti tubuh badannya, berlaku zalim kepada isteri. Okey, atau saya melesapkan harta bendanya, menghilangkan harta benda isteri, gadai tanpa tanpa kebenaran isteri. Okey, atau saya tidak mempedulikannya selama 4 bulan, buat tak tahu je, biarkan isteri selama 4 bulan betul-betul ataupun lebih. Kemudian dia mengadu kepada hakim syar'i, sekiranya berlaku benda-benda macam ni dan isteri pergi mengadu kepada hakim syariah. Okey, dan manakala sabit aduannya, disebabkan oleh aduan tersebut, dah macam belajar kitab pula dah. Okey, dan dia memberi kepada hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM1, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan satu talak khal'i. Okey, jatuhlah talak satu sekiranya berlaku perkara-perkara yang disebut di dalam ta'liq ini. Okey, kalau tak berlaku dalam ta'liq tak apa. Ini sirah ta'liq ni kena simpan. Ini sijil Ustaz. Okey, banyak ni identiti rahsia kat sini ni. Bahaya, Ustaz kena sensor je lagi. Okey, tak apa kalau ada Ustaz blur kan sekejap lagi. Tak apa Ustaz cut ke. Okey, tak apa. Alright, so itu cerita berkenaan ta'liq. Lafaz ta'liq ni kita hanya lafaz setelah akad itu dilaksanakan. Okey, jadi akhir sekali hikmah perkahwinan melahirkan zuriat dan ataupun keturunan yang sah. Maksudnya zuriat yang datang tu adalah zuriat yang tidak terputus salah silahnya. Okey, memupuk kasih sayang antara suami isteri, mengelakkan maksiat, mententeramkan jiwa dan perasaan. Okey, yang mana benda-benda ni adalah datangnya daripada hadis dan juga ayat Al-Quran. Bukan sahaja ada hikmah perkahwinan macam ni. Okey,
mententeramkan jiwa dan perasaan. Ya ke? Perkahwinan ni mententeramkan jiwa perasaan? Jawapan dia ya, betul. Okey. Walaupun kita tengok ada suami isteri ni bergaduh, itulah asam garam kehidupan. Selesaikan isu pergaduhan, timbul satu rasa kasih sayang. Okey. Dan menghubungkan silaturahim. Silaturahim ni bukan antara suami dan isteri, tapi antara dua buah keluarga. Tererat dan terjalinlah hubungan kasih sayang dan juga silaturahim persaudaraan antara dua buah keluarga yang besar, dua buah keluarga Islam. Itulah antara tujuan perkahwinan. Okey. Dekat sini ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibnu Mas'ud, okey, yang berkata kunna ma'an nabiy syababan. Okey, yang mana kami ni anak muda ni bersama dengan Rasulullah, okey, tidak memiliki harta. La najidu syai'an. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ni kata apa kepada kami? Wahai anak muda, wahai orang muda, sesiapa antara kamu yang mampu berkahwin, ya, maka berkahwinlah. Okey. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu, ada kemampuan untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Okey, Rasulullah suruh kahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Okey, kerana perkahwinan ini dapat menundukkan pandangan, ya, dan memelihara kemaluan. Okey, maksudnya apa? Perkahwinan ni mampu mampu menjaga batas nafsu kita, mampu mengawal nafsu kita, mampu mengelakkan perlakuan maksiat sebenarnya. Okey, dekat sini kata apa? Mampu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Memelihara kemaluan dekat sini maksud memelihara hawa nafsu kita daripada jadi buas ataupun melampau-lampau membuat-buat. Okey, perkahwinan ni mengawal nafsu kita, mengunci nafsu kita. Okey, sebab apa? Selagi kita tak kahwin, ada orang yang diuji, syaitan ni dia datang rasuk-rasuk, hasut supaya orang tu jatuh ke lembah zina. Tapi bila berlaku sebuah perkahwinan, maka tertunduklah satu nafsu. Maknanya apa? Fitrah manusia itu yang saling memerlukan, saling mencintai antara lelaki dan perempuan disalurkan pada satu saluran yang betul, iaitu saluran ataupun syariat perkahwinan. Maka tunduklah satu nafsu dekat situ. Jadi syaitan ni dah tak nak buat apa. Peranan dia buat apa pula? Dia nak memecah belahkan keluarga Islam pula. Okey, suami tengok isteri serabut, isteri tengok suami yang serabut. Itu yang tak nak tu. Jadi binalah perkahwinan ni di atas landasan syariat. Jaga solat, jaga apa yang Allah larang semua. Okey, fa innahu aghaddu lil basar, bagus untuk memelihara pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan melindungi kemaluannya. Ini melindungi nafsu syahwat kita. Okey, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Rasulullah kata apa? Kalau tak mampu, Rasulullah suruh puasa. Fa innahu lahu wijaun. Kerana apa? Puasa ni menjadi perisai daripada melakukan maksiat. Okey, puasa ni akan melemahkan nafsu kita, menyebabkan kita kurang rasa ada nafsu syahwat. Okey, lapar, sebenarnya lapar ni menyebabkan nafsu syahwat kita turun. Jadi Rasulullah sarankan apa? Orang yang tak mampu puasa, tak mampu berkahwin lagi tapi rasa nak kahwin, ada rasa nafsu syahwat. Jadi Rasulullah kata apa? Nak jaga dia macam mana? Puasa. Okey, even kalau dah kahwin sekalipun masih lagi terguna pakai hadis ini, ya. Okey, dan mententeramkan jiwa dan perasaan. Ada diceritakan dalam satu ayat Quran, saya lupa, tapi lebih kurang ayat dia bunyi macam ni lah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, ya, itu ayat tengah dia. Dia ada ayat awal dia yang mana Allah SWT ni menciptakan pasangan daripada lelaki dan perempuan, dan dijadikan dalam di antara pasangan kamu ni mawaddah dan juga rahmat. Mawaddah ni kasih sayang dan juga rahmat. Jadi bila berlakunya sebuah perkahwinan, Allah akan suntikkan sebuah mawaddah, kasih sayang, rahmat di dalam keluarga tersebut. Maka bila saling memandang antara satu sama lain, akan mententeramkan jiwa dan juga perasaan dengan izin Allah, insya-Allah, ya. Okey, jadi sampai situ saja dulu tajuk perkahwinan. Nak sambung lagi ke? Okey, last. Last ni adalah berkenaan batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Bila kita cerita pasal perkahwinan, ada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Okey, even kalau yang macam mak ayah kita pun, kita masih ada batas pergaulan sebenarnya. Okey,
Adab pergaulan dalam Islam. Ini berkenaan adab pergaulan lah. Okey. Yang pertama, kita kena tutup aurat dengan sempurna, tidak mendedahkan aurat ya. Tidak bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, elakkan melunakkan suara antara lelaki dan perempuan, jangan buat tergedik-gedik. Okey. Elakkan berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, kerana yang ketiga itu adalah syaitan. Okey. Dan menjaga pandangan daripada melihat aurat. Kalau ada aurat terdedah, cepat-cepat alihkan, larikan. Okey. Bukannya kata tengok tak berkelip. Okey, jangan buat macam tu. Okey, hadis satu lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzur rajul ila auratir rajul walal mar'atu. Okey, Ustaz baca terjemahan dia lah. Okey, yang mana tidak boleh seorang lelaki ni melihat aurat lelaki yang lain, tak boleh. Dan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat aurat perempuan yang lain pun tak boleh. Tidak boleh bagi seorang lelaki baring dengan lelaki lain dalam satu selimut yang sama. Demikian juga tidak boleh seorang perempuan berbaring dengan perempuan yang lain di bawah satu selimut yang sama. Ini larangan Rasulullah. Okey, bila Rasulullah larang, okey, maknanya benda ni kita kena elakkan daripada buat. Okey, dia walaupun lah antara lelaki dengan lelaki ni tidak ada kata batas pergaulan, antara perempuan dengan perempuan tak ada batas pergaulan, tapi Rasulullah kata apa? Jangan tengok aurat satu sama lain, jangan tidur dalam satu selimut antara satu sama lain, sebab benda ni pun melibatkan batas pergaulan dan juga adab dalam pergaulan kita. Okey, adab pergaulan dalam Islam. Jadi itu sahaja daripada Ustaz pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita pada sesi yang akan datang. Okey, apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri, daripada Ustaz sendiri. Okey, ambil manfaat, pengajaran, tauladan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar kerana bersama-sama lagi dalam kelas pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas PDPI kita pada sesi yang akan datang, dan kita akhiri kelas dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.